Bapa Tok Janggut ni deraka kau sotel. Bukan deraka kau sotel. Dia cuma nak ambak orang putih. Sejak kecil lagi, Haji Mat Hassan dibesarkan di Istana Sri Maharaja Jeram. Justru tidak hairanlah darah kepahlawanan sudah mengalir dalam dirinya sejak kecil lagi. Jadi, kesetiaan Haji Mat Hassan kepada Tengku Sri Maharaja Jeram tidak boleh dipertikaikan. Macam mana cerita Tengku Sri Maharaja Jeram ni, Tok Ayah? Sri Maharaja Jeram ni, dia menjadi raja selepasnya Ghaffar lantik dia. Menjadi raja di Kota Jeram. Long Ghaffar. Long Ghaffar. Long Ghaffar ni siapa? Dia dua beradik dengan Long Yunus. Long Yunus ni dia di Sultan Kelantan. Dan Long Ghaffar ni dia bagi dua. Daripada Sungai Pasir Tumbuh, Pasir Putih, kapal besut. Ini di bawah perintah Long Ghaffar. Dan Long Ghaffar Kebetulan angkat itu bersama Maharaja Jeram ni menjadi macam sultan sakti di sini lah. Lama dia kuasa sini ni? Lama. Bila dalam tahun 900 lebih, dia jadi macam raja lah. Raja di kawasan Jeram. Disinilah bersemadinya Tengku Sri Maharaja Jeram, salah seorang kerabat Long Ghaffar yang diamanahkan oleh Sultan Kelantan untuk mentadbir daerah Jeram. Kawan-kawan, mu bagi Tok Janggut, suruh mepeng. Keping kata-kata di kampung. Mengatakan kerajaan nak buat zalim kita. Nak kutik hasil segala-gala tanaman kita. Pokoknya, pokok pinang, pokok sirih, serba-serbi tanaman kita nak kutik hasil je. Mungkin keping kata-kata, biar rakyat semua sekali tak tasuk. Jadi tasuk kita je. Kita keping kata-kata. Hari-hari dia ngepeng gitu dia. Masing-masing sanggup lah. Kita. Pengenalan pelbagai peraturan baru juga meresahkan penduduk Pasir Putih. Cukai tanah dan cukai tumbuh-tumbuhan menjadi faktor penting kemarahan rakyat tempatan. Bagi rakyat Kelantan yang hidup dalam serba kekurangan, peraturan baru yang diperkenalkan amat membebankan mereka. Kalau bahasa kerajaan marah, kita perang kata. Tiba-tiba latah kau Pasir Putih. Kau pergi tanah Pasir Putih ni. Mengatakan kita janggut mengucap kapal-kapal ni. Ngeping. Dia pun perintah ke polis suruh panggil Tok Janggut. Turun. Tok Janggut tak turun.
Panggil mari. Gitu pun. Rakyat pun tak turun. Dia tak turun. Dalam seminggu pun tak turun. Dia perintah polis sesakak. Dia keluar ring. Keluar ring sesakak tak janggut. Bawa turun. Lalu polis pun naiklah 3 orang. Satu serjen Cik Wang namanya. 2 polis biasa. Naik ketiga tu. Pergi mari cari tak janggut lah. Bawa turun. Cari tanya khabar. Dia kata tak janggut ada di kampung Tak Akik. Kat ni lah. Ada polis ketiga tu mari cari ada situ. Amat ada dia tanya lah, mana tak janggut. Yang saya ada ya. Yang jawab. Saya ada. Bapa tak janggut tak ayah tak turun. Polis panggil baru ni. Tak turun lagi kata. Hari ni nya perintah suruh ambil tak ayah buat turun. Dengan secara keluar orang kata. Orang takak. Nah, boleh lah kata saya pun nak turun kata. Tapi syaratnya kena pakai pasal garing. Tak ayah. Tapi ada steamer dah kampung tu. Orang tak janggut ni. Steamer dah. Ada steamer dah ramai dah pun dia. Steamer dah. Nanti polis hari. Tiba-tiba belan-belan duk nak pasal jaring lah, pasal garing mana. Tok janggut tikai. Serjen. Direbah lah serjen ni, ketuk janggut ni. Direbah nak berembah lah, berembah. Berembah tu tok janggut pas ke bawah. Dia pas ke atas serjen. Hak 2 polis tu lari. Hak 2 polis ni. Tak tembok tak gapo, lari. Bila orang ramai duk likung tu, lari polis 2 ni. Dia tak itu lagi, tak barang satu lagi dia pokok tak janggut lah. Ramai dia bergaruk mari pokok dia. Dia kira nak ke Kota Baru. Nak ke Kota Baru. Pas putih nyengit. Ada serabut. Pas KDU, pas kawasan ada serabut pas putih. Sunyi. Orang kampung tak ada. Lari habis. Yang ketebang ukak tak tahu biar salah. Pokok tak janggut ni. Ketebang ukak tak tahu biar salah. Lari. Tempat ini dikenali sebagai gertak atau jambatan Sikh di kalangan penduduk tempatan. Di sinilah askar-askar Sikh berkumpul sebelum bertempur dengan pejuang-pejuang tempatan pimpinan Haji Mat Hassan pada akhir Mei 1915. Kehadiran askar-askar Sikh di Pasir Putih membuktikan bahawa Inggeris mencuba sedaya upaya untuk menghapuskan kebangkitan syiar Islam di bumi Serambi Mekah ini. Semerak inilah kapal British HMS Kalmus berlabuh. Kapal itu telah melepaskan 25 das tembakan meriam ke Pasir Putih. Seluruh penduduk daerah tersebut terpaksa lari meninggalkan kediaman mereka. Tembakan 25 das daripada 4 buah meriam Inggeris menyebabkan penduduk-penduduk Pasir Putih melarikan diri ke Besut Terengganu. Bandar Pasir Putih menjadi sunyi sepi. Kecanggihan senjata nampaknya memainkan peranan penting dalam pertahanan sesebuah negara. Jelaslah bahawa tanpa penguasaan dalam teknologi agak sukar bagi kita untuk mempertahankan diri walaupun mempunyai semangat juang yang tinggi. Rumah Haji Mat Hassan dan pengikut-pengikutnya juga dibakar. Dan inilah kesan yang rumah yang telah dibakar dalam kejadian tersebut. Kemuncak pada peristiwa tersebut adalah pertembungan di antara pasukan British dan pasukan rakyat
yang diketuai oleh Haji Mat Hassan. Pertempuran berlaku di Kampung Dalam Pupuh. Terletak tidak jauh dari Kampung Merbol. Dan disinilah tempatnya Tok Janggut gugur syahid bersama-sama Tok Abbas dan Tok Husin. Kami terus mencari tapak dan kesan sejarah tinggalan perjuangan anak watan yang tidak rela dijajah. Disinilah bersemadinya Tok Abbas dan Tok Husin. Walaupun tidak berbentuk sebagaimana kubur biasa, mereka tetap dikenang sebagai pejuang agama dan bangsa di sepanjang zaman. Walaupun rumah Tok Ni Abbas dibakar hangus, namun semangat perjuangan tidak berkubur, malah terus membara di jiwa para pejuang bangsa. Mayat Haji Mat Hassan telah dibawa ke Kota Baru dengan kereta lembu. Setibanya di Kota Baru, mayat Haji Mat Hassan diarak sekeliling bandar. Selepas itu, mayat tersebut digantung dengan kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah selama 4 jam. Haji Mat Hassan gugur di Kampung Dalam Pupuh dalam pertempuran dengan British pada 24 Mei 1915. Mayat beliau telah diarak dan digantung dalam keadaan yang begitu mengaibkan. Perbuatan itu ternyata bukan sahaja melanggar ajaran Islam, malah bertentangan dengan undang-undang perang yang termaktub dalam hukum antarabangsa. Makamnya sekarang terletak di Kampung Pasir Pekan, Tumpat, Kelantan. Liputan peristiwa kematian Haji Mat Hassan pada 26 Mei 1915, pejabat Balai Kerajaan telah mengeluarkan satu titah. Ia mengarahkan semua penduduk Pasir Putih agar pulang ke rumah masing-masing dalam masa 40 hari. Jika tidak dipatuhi, mereka akan dituduh bersubahat dan dikenakan hukuman yang berat. Berikutan dengan pengisytiharan serta tawaran hadiah yang lumayan, beberapa orang pengikut Haji Mat Hassan telah diberkas dan ditahan. Ibrahim Teleng telah diberkas dan dijatuhkan hukuman mati. Rahman bin Akil dan Pak Man Seman telah dihukum penjara seumur hidup, manakala penghulu Adam telah didenda sebanyak RM10,000 dan penjara 10 tahun. Walaupun Haji Mat Hassan ditewaskan, namun British masih belum berpuas hati. Usaha-usaha memberkas pengikut-pengikut beliau dipertingkatkan. Ini bagi memastikan mereka dihukum dan kebangkitan rakyat tidak berulang lagi. Sejarah hitam 1915 tetap menjadi pengajaran kepada anak watan negeri Cik Siti Wang Kembang.
Kampung Jeram, Kampung Saring, Kampung Dalam Pupuh, Kampung Cerantuli, Kampung Tok Akib akan tetap terpahat di persada sejarah. Kebangkitan anak watan Pasir Putih ini akan terus dikenang sepanjang zaman. Berbanding dengan gerakan anti-British yang lain di Tanah Melayu, perjuangan Tok Janggut adalah istimewa dan unik. Ini kerana ia dipimpin oleh seorang tokoh biasa, tetapi mendapat sokongan golongan bangsawan. Kebangkitan anti-British di Kelantan merupakan satu peristiwa yang besar dalam sejarah Tanah Melayu. Di bawah pimpinan Haji Mat Hassan, orang-orang Melayu di Kelantan, khususnya di daerah Jeram, telah bangkit untuk membebaskan watan mereka dari belenggu penjajahan. Persoalan keagamaan dalam proses kolonialisasi nampaknya lebih dominan daripada persoalan kepentingan pribadi. Takbir Allahu Akbar yang dilaungkan oleh Haji Mat Hassan serta rakan-rakannya masih bergema dan menjadi pembakar semangat kepada pejuang Islam untuk mempertahankan Kelantan sebagai negeri serambi Mekah. Semangat perjuangannya terus hidup dan menjiwai para pejuang di persada sejarah. Satu hal yang menarik boleh ditimbulkan di sini. Kebangkitan 1915 bukanlah suatu yang berlaku secara tiba-tiba. Malahan, ianya telah direncana dan dirancang terlebih awal serta hati-hati. Seandainya setiap daerah mempunyai pemimpin yang sanggup berkorban seperti Haji Mat Hassan, Kelantan kemungkinan telah boleh diselamatkan daripada dijajahi British. Walaupun ingatan terhadap detik hitam 1915 semakin pudar dan lusuh di telan zaman, namun semangat Islam yang ditanam tetap segar dan megah. Tok Ayah, boleh tak Tok Ayah ceritakan pasal perjuangan Tok Janggut ataupun Haji Mat Hassan? Bila pembesar negeri dengan rakyat kampung telah bersatu, dengan sinilah bagi pihak Tok Janggut